Diorama ni dia adalah satu miniature yang kita nampak dalam kehidupan seharian atau benda yang realistik. Saya akan masukkan elemen lampu dan pencahayaan lah, sebab saya nak dia nampak hidup siang dan malam. Tak sangka benda tu dapat kat family kita orang. Kita kena kuat lah depan adik-adik. Kalau kita tak kuat, dia orang siapa lagi nak bergantung. Diorama berskala 1:18 iaitu Vespa, dan yang ini dia punya base lah, iaitu kita akan buat tema hutan. Teliti, sabar dan fokus. Itu antara prinsip Sirajuddin Kamal Bacha dalam memastikan hasil karyanya berkualiti. Meskipun berskala kecil, kerja membina diorama tidak boleh diambil mudah. Diorama ni kalau untuk pengetahuan orang awam, dia adalah satu miniature scale yang kita nampak dalam kehidupan seharian atau benda yang realistik. Kita kecilkan dia punya skala dia. Sebenarnya diorama ni first kali orang buat untuk tujuan untuk museum, pameran macam dulu, zaman dulu tak ada video, tak ada fotografi sangat. So macam mana dia nak hidupkan satu suasana tu untuk tatapan orang awam. So itulah asal-usul diorama dia tu. Berasal dari Perancis, perkataan diorama bermaksud melalui pandangan. Setiap seni diorama adalah model yang menggambarkan keadaan sebenar dalam bentuk 3 dimensi. Pelbagai pendekatan digunakan Sirajuddin untuk membina diorama yang tampak realistik. Antaranya, aplikasi cas elektrik bagi menghasilkan struktur rumput statik. Saya start buat diorama ni sejak tahun 2016. Itu first kali saya buat dalam ukiran miniature pensel kan. Tapi benda tu macam dia statik aja, tak ada macam tak nampak macam kurang menarik lah. So daripada situ barulah saya belajar apa maksud diorama, dan saya mendalami dia dan saya belajar sikit-sikit melalui YouTube dan sampailah hasil dia yang sekarang ni lah. Minat terhadap miniatur sejak remaja menarik minat Sirajuddin mencuba bidang seni baharu ini. Macam first kali buat diorama tu memang betul-betul hasil dia memang teruk lah. Taklah macam sekarang sebab kita tengah learning proses, kita tak tahu teknik dia macam mana, kita tak tahu bahan apa kita nak pakai. Selalu macam first start pun pakai macam barang yang sedia ada, yang ada kat sekitar kita, macam kayu, everything. So bila lama-lama tengok kat YouTube macam artis-artis luar negara buat, so kita dapat tahu medium apa dia pakai, teknik apa yang dia pakai, so macam mana nak buat benda tu lagi realistik. So macam mana dari segi dia punya presentation, everything. So daripada situlah work dari hari ke hari jadi matang. 5 tahun berjinak-jinak dengan diorama, anak bongsu daripada 4 beradik ini lebih fokus kepada karya berkonsepkan bangunan. Sehingga kini, lebih 20 model binaan pelbagai saiz telah disiapkan Sirajuddin. Setiap satunya merupakan representasi sejarah dan nostalgia kehidupan Sirajuddin. Mostly dia part yang mana paling susah tu tak penting. Dia sebenarnya kalau diorama ni, dia lagi besar dia punya diorama tu, lagi banyak cabaran dia dengan lagi banyak ambil masa lah. So macam benda kecil tu mungkin kita boleh siap dalam sehari ataupun dalam beberapa jam. Tapi yang besar tu, dia memerlukan ada yang masa sehingga sebulan, ada yang masa sampai bertahun pun ada juga. Tapi terletak pada benda yang kita buat lah. Sebab kadang-kadang macam bahan kita susah nak dapat, kita terpaksa kena tunggu dia sampai daripada luar negara, everything tu lah. Yang paling lama boleh tengok yang kat belakang ni lah. So benda ni jadi lama bukan apa. First saya dah buat dia punya diorama structure, dia punya rumah tu. Lepas tu tiba-tiba jadi buntu, tak tahu macam mana nak hidupkan suasana dia, background dia. Yang ni saya pakai, yang buat ni pun guna kayu dengan basah sahaja. So bila dah lama-lama kita buat diorama, kita dah dapat tahu idea macam mana kita nak hidupkan suasana
rumah tu bagi nampak lagi lawa dengan pasang lighting, everything lah. So yang ni lah paling lama pun 2 tahun. Premis di Jalan Kapitan Keling, Pulau Pinang ini antara cubaan awal Sirajuddin dalam menghasilkan diorama. Setiap struktur, sudut dan bentuk bangunan cuba dizahirkan dalam skala kecil dengan sebaik mungkin. Dan kalau tengok, kalau dalam-dalam kedai tu pun ada detailing-detailing dia. Dan macam kedai ni memang kedai jual perabot lama. So dalam tu pun ada perabot-perabot saya ada letak. Sirajuddin tidak sekadar menggambarkan suasana luaran, perincian juga dibuat pada bahagian dalam premis. Cahaya lampu mini di dalamnya membuatkan model ini tampak lebih realistik. Penghasilannya mencabar namun memberi kepuasan terhadap pengkaryanya. Selain itu, bangunan warisan seperti rumah kediaman keluarga Ketua Menteri pertama Pulau Pinang turut menjadi perhatian Sirajuddin. Bangunan yang sudah usang ini terletak di Jalan Datuk Choi Cheng, Bukit Mertajam. Diorama ciptaan Sirajuddin ada di antaranya diilhamkan daripada kisah kehidupannya sendiri, termasuklah model ini, iaitu model kedai kopi yang diperturunkan oleh arwah atuknya kepada arwah bapanya. Dan untuk menyiapkan model ini, ia mengambil masa kira-kira sebulan. Kedai kopi ini telah dibina sekitar tahun 1960-an. Sebelum dirobohkan pada tahun 1995 bagi tujuan pembangunan. So saya pun terfikirlah nak buat tribute untuk arwah ayah saya. So that's why saya recreate balik yang berdasarkan memori saya dengan sedikit gambar reference yang saya ada untuk tribute untuk ayah saya serta untuk childhood memory saya lah. So macam yang ni dia adalah kedai makan ataupun kita panggil kedai kopi kampung lah. So macam saya pun masa zaman saya kecil-kecil balik sekolah tu macam banyak menghabiskan masa kat kedai tu juga sebab macam tolong arwah ayah macam basuh cawan ke ataupun zaman dulu peti ais besar kita kena isi air dekat dia punya yang slot tu kan. So dapatlah sehari tu dalam upah 20 sen, kadang-kadang air botol ke. Ni time saya start tolong arwah ayah pun tak lama, dalam 4 ke 5 tahun daripada saya darjah 1 sampai saya darjah 5 je. Lepas tu saya dah pindah ke KL. Customer dia customer kampung lah. Macam zaman sebelum tahun 80-an tu, kedai okey lah, majulah. Sebab atas tahun 1950-an tu, ramai orang muda dah ke bandar. So perniagaan pun mula start merosot. Tu yang ayah saya pindah ke Kuala Lumpur tu. Dan itulah pengalaman saya yang saya dapat daripada kedai tu serta memori saya lah kat kedai tu. Lima tahun berkecimpung di dalam seni diorama memberi kepuasan kepada Sirajuddin Kamal Bacha. Gabungan miniatur dan idea kreatif berjaya menghasilkan koleksi yang realistik. Dalam membawa kelainan, Sirajuddin menyematkan nyalaan lampu pada model dioramanya. Sebelum kita nak buat macam artwork macam diorama berdasarkan nature, atau kita first kali kita kena dapatkan gambar reference daripada internet. So macam mana dia punya rupa asal bentuk bumi dia dan macam mana dia punya warna dan bila dia kena lighting matahari macam mana everything. So daripada situlah kita boleh rangka kerja kita macam mana kita nak hidupkan diorama yang kita bakal buat. So diorama ni kita kena first kali kita kena ada reference apa benda kita nak buat dan bentuk dia macam mana. Dan skala paling penting lah normally. Yang macam saya prefer skala 135 dengan 132 lah. Dan terbaru sekali saya lebih berminat pada scale 164. Macam kalau tengok macam kereta kat belakang tu, dia scale 164.
Walaupun first kita memang dapat kereta tu dalam bentuk biasa, cuma dia nampak lagi hidup bila kita masukkan lighting dia, everything lah. Bahan yang diletakkan di atas tapak khas atau disebut diorama base disusun rapi bagi menutup kabel elektrik. Jalinan warna kontra hijau dan coklat menambah seri pada model. Penggunaan gam cepat kering dapat mengelakkan model kelihatan comot dan lari dari susunan asal. Macam saya punya diorama, kalau perasan, semuanya saya akan masukkan elemen lampu dan pencahayaan lah, sebab saya nak dia nampak hidup siang dan malam lah. So macam setengah orang dia akan buat diorama, dia tak ada lighting, so dia hanya guna bila tempat yang ada lampu sahaja. Macam Vespa tu saya pakai hanya satu bateri, sebab ada setengah diorama ni kita terpaksa pakai 2 bateri sebab SMD LED ada yang setengah tu dia boleh kahwin. Ada yang setengah tu dia tak boleh kahwin. So pasal tu time kita buat tu kita dah tahu dah wiring dia macam mana kita nak buat dengan dia punya battery slot dia, everything lah. Dah berapa persen siap? Yang ni boleh dikatakan 50%. So kalau kita penuhkan kat sini dengan sini dah completed dah, dengan kita buat wiring kat belakang. So kita akan buat lumut dekat atas batu ni sikit, yang dekat tempat lubang-lubang ni sikit kan, dengan kat dahan-dahan atas ni. Dengan kita akan letak macam lalang kat tepi ni, yang kawasan terpencil ni, sini, dengan keliling pokok ni lah. Benda-benda art yang saya buat terdahulu, benda yang orang tak pernah buat sebelum tu, sebab bagi saya nak kelainan lain daripada lain lah. Sebab macam kalau kita perasan sculpture ke painting ke ramai orang buat, tapi identiti tu kita susah nak dapat walaupun kita dalam bidang seni. Sebab tu saya selalu pilih medium saya buat tu lain daripada lain. Satu, as a identity saya, serta as a trademark saya lah. Bakat Sirajuddin dalam karya seni tidak dapat disangkal. Sebelum berjinak-jinak dengan diorama, Sirajuddin giat membuat ukiran cermin dan pensel sehingga berjaya mengukir nama di peringkat antarabangsa. Dari segi yang previous work yang saya buat dulu, saya ada 2 Malaysian World Record, 1 World Record serta 2 Asia World Record lah, iaitu dalam bidang ukiran cermin serta ukiran pensel, serta dapat pengiktirafan daripada Ripley Believe It or Not lah. Karya seni cermin yang dihasilkan Sirajuddin terdiri daripada Asmaul Husna, iaitu 99 nama Allah, koleksi Allah dan Muhammad, diukir dalam bentuk khat sufi. Lelaki 37 tahun ini mengambil masa 58 hari untuk menyiapkan 109 kepingan karya cermin. Penghasilannya menggunakan pisau khas dengan teknik lorekan dibuat di bahagian belakang cermin. Pada tahun 2013 dan 2014, karyanya sepanjang 66 meter diiktiraf Malaysia Book of Records dan Asia Book of Records sebagai ukiran cermin terpanjang. Kini, ia tersegam indah di sini. Sirajuddin mengambil inisiatif mewakafkannya di Masjid Al-Bukhari, Pulau Pinang. Sebelum ini, background masjid kita ni kosong. Kita ukur semua dan dapat persetujuan daripada Jawatan Kuasa Masjid. Semua bersetuju, jadi kita dapat pasang di sinilah yang kupi ini. Jadi tempoh masa untuk pasang benda ni dia punya besar, memang makan masa lebih kurang dekat sebulan lah. Semua banyak suka dan jemaah-jemaah semua tertarik dengan ni lah. Alhamdulillah. Bekas pelukis pelan ini juga sangat berbakat dalam ukiran pensel grafit. Kehalusan ukirannya menarik perhatian pihak Ripley's, sebuah syarikat franchise Amerika Syarikat yang menghimpunkan barangan unik dan pelik dari serata dunia. Popular dengan muzium Ripley's Believe It or Not, salah sebuah studio Ripley's di Orlando, Florida, turut menyimpan koleksi Sirajuddin. Pada 2016, sekali lagi, Sirajuddin diiktiraf oleh Malaysia Book of Records sebagai pameran tunggal ukiran pensel di Malaysia. Ukiran paling lama dihasilkannya adalah Masjid Terapung Pulau Pinang yang memakan masa selama 212 jam. Tidak lokek ilmu, idea, tips dan pengalaman dikongsi Sirajuddin di akaun media sosialnya termasuk YouTube, Instagram dan Facebook.
Banyaklah kita orang berkongsi idea serta macam kita tak tahu kat mana bahan nak dapat, call member tanya kat mana nak dapat barang ni dan macam mana cara penggunaan dia. Dan ada juga kawan-kawan saya yang jual produk dia orang sendiri, contohnya macam rumput, ada yang jual texture, ada yang jual macam brick, semua itulah. So kita orang akan kadang-kadang macam support each other lah. Ketiga-tiga benda ni, dia satu first ni, second thing antara yang previous artwork saya ukiran pensel dengan diorama ni, dia miniature. Dia skala yang kecil. Cuma beza dia yang work ukiran pensel tu dia satu warna je, tapi yang ni lebih berwarna-warni dan dia lagi hidup lah dengan ada lampu, everything, semua elemen semua tu dicampurkan lah. Meski sekadar hobi pada awalnya, bakat seni anak kelahiran Kedah ini semakin menyerlah. Pengiktirafan demi pengiktirafan yang diperoleh memberi semangat kepada Sirajuddin Kamal Bacha untuk terus berkarya dan membawa nama Malaysia ke pesada dunia. Sudah hampir 4 bulan, jenazah pasangan suami isteri Rodzi Tahar dan Nazita Idris bersemadi di sini. Hanya selang seminggu, jarak masa antara kedua-duanya dijemput ilahi selepas bergelut dengan COVID-19. Meninggalkan Muhammad Haidir 5 beradik bersama neneknya yang ketika itu juga disahkan positif. Tiba-tiba benda tu tiba-tiba jadi, tak sangka kan. Sebab mak dengan abah duduk rumah, just saya dengan adik kedua je yang keluar masuk rumah. Tak sangka benda tu dapat kat family kita orang. Sebab setiap kali berita, mak mesti beritahu kes berapa. Tak sangka yang keluarga kita orang yang kena. Tapi nak buat macam mana benda jadi, kita kena redha lah. Sebab abah dekat rumah tak ada teruk pun. Dia just demam biasa, hantar pergi hospital. Jumaat, Sabtu disara positif. Ahad, pagi Isnin tak ada. Rasa macam kejap je. Tak ada simptom dia demam je. Sesak nafas pun tak ada. Kalau mak teruk, batuk teruk, batuk kering. Lepas tu demam. Masa mak tu memang nampak lah. Sampai dia terbaring dalam bilik, dia cakap, dia panggil lah Long. Mak tak larat ni, panggil ambulan lah. Arwah bapa penghidap sakit buah pinggang. Manakala arwah ibu mengalami masalah kerabunan, komplikasi akibat kencing manis ketika mengandungkan adik bongsu 7 tahun lalu. Selaku anak sulung, menjadi tanggungjawab pemuda 23 tahun ini mengambil alih tugas ketua keluarga. Bekerja sebagai operator gas di sebuah syarikat swasta memberi upaya kepadanya untuk meneruskan kelangsungan hidup mereka. Macam abah pergi pun tak sempat nak cakap dengan dia semua. Masa mak banyak dapat cakap dengan dia sebab mak dia handphone. Abah tak ada handphone. Dari satu dia singkat sangat. Hari Jumaat hantar hospital, Sabtu hantar tampin, Isnin pagi dah tak ada. Macam mak seminggu tak dapatlah cakap dengan dia. Bagi semangat. Kita tunggu mak balik semua. Itu tak dapat. Seminggu tu dia tak ada lah. Itulah. Hari jadi saya 6 Jun. 6 Jun jadi saya, mak meninggal.
dia. Dikala usia perkahwinan menginjak 26 tahun, Mazlina Ibrahim ditakdir menjadi balu. Kan comel. Suami tercinta disahkan meninggal dunia setelah beberapa hari menerima rawatan di Hospital Ampang. Hasil perkahwinan, mereka dikurniakan 6 cahaya mata beserta seorang anak angkat. Yang paling kecil baru berusia 3 tahun. Pada tahun 2019, Allahyarham Azmi Syarani disahkan menghidap leukemia. Rindu tak Kak Ayah? Mana Ayah? Ada tak gambar Ayah kat dalam ni? Sayang tak Ayah? Cuba sayang, tengok. Mama nak tengok. Suami saya sakit dah lama, dah 3 tahun. Dia kejap okey, kejap tak okey. Banyak kalilah masuk hospital, buat rawat. Lepas tu buat kemo, tukar darah apa semua. Memang teruklah. Saya tengok masa raya haji tu dia dah macam dah teruk sangat. Dia dah susah nak bernafas. Lepas tu dia macam batuk-batuk dia. Itu yang doktor kata dia jangkitan kuman. Masa dia masuk hospital, dia ada buat ujian test. Memang dia kata negatif. Tapi bila saya nak tuntut jenazah tu, jadi positif. Jadi bila saya nak pergi hospital tu, tiba-tiba saya pun dia kata positif. Jadi saya satu rumah dengan anak-anak semua kuarantin kat rumah. Tu yang saya rasa sedih sangat sebab tak dapat jaga arwah lah masa hari yang last tu. Memang rasa sedih sangat. Tahun ini, 4 anak Mazlina bersekolah. 2 di sekolah rendah, seorang di sekolah menengah, manakala seorang lagi di peringkat tadika. Sebelum ini, kos sara hidup dikongsi bersama suami yang ketika hayatnya bekerja sebagai pemandu van barang di Sungai Buloh. Kini, Mazlina bertanggungjawab penuh mencari rezeki untuk diri dan anak-anak. Allahyarham Azmi menghembuskan nafas terakhir pada usia 49 tahun 11 Ogos lalu. Saya dapat sempat dia masa saya pergi melawat dia 7 hari bulan 8. Itu hari yang last. Petang tu saya datang jumpa dia, saya tengok dia dah teruk sangat. Dia dah pakai oksigen. Lepas tu saya sempatlah ajar dia mengucap apa semua. Lepas tu dalam pukul 4 pagi tu, doktor kata dia punya pernafasan tu memang susah sikit. Jadi doktor kata nak tidurkan. Jadi saya tanya doktor, tak ada pilihan lain ke? Doktor kata tak ada. Kalau ditidurkan, dia ada 2 pilihan. Antara hidup dengan pergi, dia kata macam tu. Jadi saya kata tak apalah, cuba, mana tahu. Tapi bila 2 hari je saya tengok, arwah dah memang teruk sangat. Sebab dia punya buah pinggang pun dah tak berkongsi. Lepas tu dia punya, apa orang kata, jantung pun dah, kuman tu dah merebak. Dapat tengok, tapi dia memang dah tertidur, memang tak dapat nak cakap apa. Cuma dia mengalirkan air mata dia je. Itu yang saya sedih sangat. Masa tidur tu air mata mengalir? Ya, air mata dia mengalir. Apa yang saya cakap dengan dia, saya reda dia pergi. Saya halalkan dia makan minum semua. Air mata dia memang mengalir. Satu yang saya rasa macam sedih sangat. Sebab anak-anak memang dia tak dapat tengok. Masa saya pergi tu, saya keluar waktu subuh. Memang dia tak jumpa anak dia seorang pun. Tiba-tiba dia kena tahan. Jadi memang sedihlah, anak-anak pun semua sedih sebab tak dapat jumpa arwah. Kisah Mazlina sekeluarga dikesan skuad Perkeso Prihatin daerah Rawang. Semakan mendapati Allahyarham Azmi mendaftar sebagai pencarum
di Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso hampir 30 tahun lalu. Beliau telah pun tidak lagi mencarum sejak Ogos 2020. Walau bagaimanapun, beliau masih lagi memenuhi syarat kelayakan caruman dan kita memproses di bawah skim pencen penakat dan kita membayar faedah pencen penakat kepada balu serta anak-anak. Menerusi skuad Perkeso prihatin, bayaran pengurusan jenazah sebanyak RM2,000 juga sudah diterima Mazlina 20 Ogos lalu. Dalam masa sama, kita juga cuba untuk membantu mereka sekiranya ada di kalangan anak-anaknya yang ingin mendapatkan pelatihan kemahiran. Kita akan salurkan kepada agensi-agensi yang mungkin boleh membantu mereka dan juga di dalam My Future Job untuk mendaftarkan anak-anak mereka ini yang telah pun menamatkan persekolahan jika mereka berhasrat untuk mencari pekerjaan. Sudah 2 bulan Mazlina menjadi ibu tunggal selepas suaminya meninggal dunia. Namun, situasi ini bukan noktah kepada rutin hariannya. Setiap hari, wanita 47 tahun ini menunggang motosikal ke tapak perniagaan jambu batu miliknya. Dibantu anak sulung, perniagaan dibuka setiap hari bermula jam 10 pagi. Niat membantu meringankan beban suami membuahkan hasil apabila perniagaannya masih bertahan walau sudah menjangkau hampir 14 tahun. Ikutkan saya meniaga memang benda ni dah lama. Semasa arwah pun ada. Travel lori berapa sen je, lori kecil. Jadi saya pun macam berminat nak berniaga. Tu yang dia bagi sokongan suruh saya meniaga. Tapi alhamdulillah lah okey sampai sekarang. Bantuan diterima dari Perkeso untuk dirinya sepanjang hayat. Anak-anak termasuk anak angkat menerima faedah sehingga usia mereka 21 tahun atau sehingga tamat ijazah sarjana muda. Itulah mula-mula akak fikir takut tak dapat. Tapi bila Perkeso beritahu saya, dia kata memang layak. Itu yang rasa macam, ya Allah, seronoknya ada orang juga yang dapat membantu saya cakap itu. Akak bersyukurlah sangat Perkeso dapat bantu akak. Tak banyak pun lepaslah juga beban akak semualah. Pada sebelah malam pula, Mazlina menumpukan perhatian kepada perniagaan burger sebagai langkah meningkatkan taraf ekonomi keluarga. Beroperasi sejak Mei lalu, gerai ini dikendalikan anak keduanya sehingga jam 10 malam. Itulah, kalau boleh anak angkat saya tu, saya nak dapatkan dia punya warga negara pun cukuplah. Untuk saya nak uruskan sekolah dia. Sebab saya pernah jumpa cikgu, dia kata kalau status dia warga negara tak ada, memang susah. Kena beli buku, yuran kena bayar, semua kena bayar. Jadi dulu arwah bekerja bolehlah. Sekarang arwah dah tak ada, tak tahu nak tuju ke mana. Dia seorang beranak, anak angkat semua ada. Mahkamah, semua saya ada.
Pelbagai inisiatif diambil oleh Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso dalam memastikan kebajikan pencarum terjaga. Kewujudan skuad Perkeso Prihatin sejak 2016 memberi peluang kepada ribuan individu memperoleh hak mereka. Jika seseorang pekerja ataupun seseorang pencarum itu mendapat jangkitan COVID di tempat kerja, mereka layak untuk menuntut skim-skim di bawah ataupun faedah-faedah di bawah skim bencana pekerjaan. Jika penyakit ataupun jangkitan COVID ini membawa kepada kematian dan mereka boleh menuntut, waris mereka boleh menuntut faedah orang tanggungan, dan seterusnya mereka layak untuk faedah pengurusan jenazah, dan di samping itu anak-anak mereka jika menerima faedah-faedah di bawah skim bencana pekerjaan ini boleh menuntut ataupun boleh memohon untuk faedah pinjaman pendidikan. Di samping itu, ramai yang tidak ketahui bahawa jika penyakit ini dijangkiti di luar waktu kerja dan mengalami kematian, mana ini adalah satu faedah yang berbeza bila kita lihat kepada caruman, sejarah caruman mereka, dan cukup caruman untuk melayakkan mereka menerima faedah, waris akan mendapat faedah pencen penakat sehingga anak-anak mencapai umur 21 tahun ataupun tamat pengajian tertiary, ataupun selagi kalau isteri atau suami masih hidup, mereka akan menerima faedah pencen penakat ini akibat kematian jangkitan COVID. Jadi inilah sebenarnya faedah-faedah yang boleh diterima di bawah jangkitan ataupun di bawah keadaan pandemik COVID-19 ini. Hasrat sebenarnya oleh skuad Perkeso Prihatin ini, pendekatannya adalah to search and to serve, di mana mereka mengesan dan membantu waris-waris. Kita mengadakan kerjasama dengan media massa, media elektronik, dengan ketua-ketua masyarakat, dengan pegawai-pegawai seranta, dengan beberapa NGO tidak menunggu untuk mereka ataupun waris hadir ke pejabat Perkeso dalam memproses kes, tapi kita hadir ke waris itu, kita membantu waris itu dengan mengesan dan mengenal pasti mereka-mereka yang sepatutnya dibantu dan sebenarnya layak untuk dibantu. Seramai hampir 11,700 pencarum telah menerima faedah akibat penyakit atau jangkitan COVID-19 ataupun akibat komplikasi COVID-19, termasuk penerima faedah pencarum itu sendiri ataupun waris. Adik-adik adalah tali yang menguatkan hubungan mereka. Biar sesukar mana, permata hati tetap digenggam erat. Berusia 18 tahun, Hairika tenang melayani kerenah adik-adiknya. Jauh di sudut hati, dia mengerti kerinduan masing-masing terhadap kedua ibu bapa. Peranan saya macam yelah ganti. Saya macam dah jadi seorang ibu dengan bapa lah pada adik-adik saya. Diorang macam, diorang kan kecil lagi, so macam kurang kasih sayang lah. So saya ambil peranan untuk luangkan lebih masa pada diorang, bagi perhatian sepenuhnya. Memanglah marah tu memang selalulah marah, tapi nak lebih-lebih tu susahlah, takut diorang sedih kan. Siapa je diorang nak mengadu. Dengan kita je lah tempat diorang nak luahkan apa-apa, nak sedih semua. Teringat tu biasa lah. Tu kadang-kadang lepas kuarantin tu jarang nak duduk rumah sebab teringat tak beritahu adik pun. Cuma keluar duduk dengan kawan-kawan. Teringat lah. Ada pernah nangis tak seseorang? Tak pernah. Masa nak tidur teringat tu nangis biasa lah, sedih kan. Tapi adik-adik tak tahu, tak beritahu adik. Kita kena kuat lah depan adik-adik. Kalau kita tak kuat, diorang siapa lagi nak bergantung. Berusia 75 tahun, Faridah Muhammad Syahar, ibu kepada Nazita Idris.
Selama hayat, dia tidak pernah terpisah dengan anak tunggalnya. Tidak dapat memeluk jasad anak tercinta buat kali terakhir begitu meremukkan hati. Namun, itu semua takdir yang perlu diterima. Cucu-cucunya menjadi amanah yang perlu dipelihara selagi nyawa dikandung badan. Pagi tadi nampak air mata dia mendeli. Kenapa, Dek? Dia kata ada apa ni, rindu ke abang dan mak. Dia kata, ingat kat dia, kata dia. Orang lain sebelum meninggal kan dapat peluk, cium, dapat turun kubur. Saya tak dapat tengok. Terhilang kat situ. Masa abang dengan mak ada memang saya terfikirlah, dulu tak pernah tak gambar tu keluarga raya. Saya fikir tahun depan memang nak buat. Tapi Tuhan tak sempat. Terkilan jugalah, tak sempat nak buat. Pakai baju sesama. Macam family orang lain. Itu tak. Satu ni semua. Tapi tak sempat. Tak apa. Mungkin takdir. Caruman perkesok ini sangat penting kerana semasa mereka bekerja, mereka dilindungi di bawah skim bencana pekerjaan. Iaitu apa-apa kemalangan yang berlaku semasa bekerja, perlindungan itu ada di situ. Dalam masa yang sama, jika mereka tidak lagi bekerja, caruman yang telah dibayar di bawah skim keilatan itu boleh membantu mereka.